نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali Ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita telah sampai kepada pembacaan bab yang keempat, iaitu pada menyatakan kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-bab ar-rabi' fi fadilati as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang memiliki kitab Jawi pada muka surat 24, manakala bagi yang memiliki kitab Rumi pada muka surat 41. Bab yang keempat pada menyatakan kelebihan salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan iaitu jika daripada Allah Ta'ala maknanya rahmat, dan jika daripada yang lainnya daripada malaikat dan lain daripada mereka itu maknanya ad-du'a. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai mereka yang beriman, selawat atasmu, selawat olehmu atasnya, dan salam olehmu akan sebagai salam. Yang ini di sini menyatakan tentang kelebihan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan kalimah selawat ini adalah daripada kata dasar solah, ya. Sad, lam, waw dan ta marbutah, ya, ataupun diejakan dengan sad, lam alif dan ta marbutah. Jadi pada dasarnya perkataan solat ini adalah pada pengertian bahasa bererti doa, ya. Manakala pada penggunaan istilah, lafaz solat ini adalah bagi menyatakan tentang amalan ibadat yang tertentu, ya, yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam, ya, beserta dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, ya, sebagaimana yang kita ketahui pekerjaan menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan sebagai solat. Itu pada pengertian istilah. Dan daripada perkataan solat ini, pada timbangan jamak, iaitu salawat, ya, dengan tambahan huruf
waw, alif dan ta. Ya, jadi solawat, perkataan solawat ini merujuk kepada doa-doa yang dipanjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berupa permohonan rahmat dan doa man sallu alaihi, berselawat olehmu ke atasnya. Yakni mohonlah doa-doa, memohon rahmat dan kesejahteraan ke atasnya. Yakni ke atas baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan dengan sebagaimana salam kesejahteraan ke atas baginda. Kata Syekh Al-Fasi, jadi di sini menerangkan juga bahawa perkataan solat ini apabila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ianya bererti rahmat. Ya. Jika daripada Allah Ta'ala, maknanya rahmat. Jadi perkataan solawat ini, atau perkataan solat itu apabila dinisbahkan kepada Allah, ini salawatullah, selawat Allah. Ya. Ataupun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Selawat Allah ini apabila dinisbatkan salawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya bererti rahmat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rahmat ke atas seseorang. Ya. Jadi apabila sallallahu ala nabi, ini selawat Allah, rahmat Allah Ta'ala itu ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala apabila selawat itu dinisbahkan kepada para malaikat ataupun kepada yang selainnya, ini daripada kalangan jin maupun manusia ataupun sekalian makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ianya bererti doa. Dan ada menurut keterangan para ulama bahawa apabila perkataan selawat itu dinisbahkan kepada para malaikat, ianya bererti permohonan doa, memohon keampunan. Ya, para malaikat apabila mereka berselawat, mereka memohon keampunan ke atas hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, kata Syekh Al-Fasi pada syarah Dalailul Khairat. Ya, Dalailul Khairat adalah sebuah kitab selawat, himpunan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana di dalamnya diketahui, katanya ketahui olehmu bahawasanya bagi orang yang menselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 karamah. Jadi bagi orang yang menselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berdoa memohon rahmat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka bagi mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan 10 kemuliaan, ya, karamah. Yang pertama, menselawat akan dia oleh Malakul Jabbar. Ini keutamaan bagi orang yang menselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya, kemuliaan yang diperolehinya adalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan Raja, Al-Malik, Al-Jabbar, ya, juga berselawat ke atas hamba tersebut. Sebagaimana dia berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala akan menselawat ke atasnya. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan rahmatnya, mengurniakan rahmatnya ke atas hamba tersebut. Kedua, mensyafaatkan dia oleh An-Nabiul Mukhtar. Bahawa kemuliaan kedua yang diperolehi oleh seseorang yang selalu melazimkan
berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memperolehi syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan akhirat nanti. Yang ketiga, mengikut dengan malaikat al-akhyar. Yakni dengan mana seseorang itu beramal dengan selawat. Yakni sentiasa mendoakan rahmat, limpahan rahmat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah amalan yang dilakukan juga oleh para malaikat, iaitu berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah menuruti sikap ataupun amalan para malaikat. Yang keempat, menyalahi akan munafiqin dan kufar. Yakni seseorang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bukti keimanannya, bukti keislamannya. Ya, kerana seseorang yang tidak beriman dan tidak menerima agama Islam, mereka tidak akan menerima kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kaum munafiqin dan kaum musyrikin, para kafirin, mereka ini menolak kerasulan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak memberikan kemuliaan, bahkan tidak ada doa kebaikan daripada pihak mereka ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seseorang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan secara jelasnya menyalahi sikap para munafiqin dan para kafirin yang sentiasa menghina dan mencela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menafikan kenabian, kerasulan, nubuat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala perkhabaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelima, kemuliaan yang diperolehi oleh seseorang yang banyak berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan kesalahan dan auzar. Yakni segala kesilapan-kesilapannya, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, keburukan-keburukannya, keaiban-keaibannya, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan. Kerana apa? Dengan berkat dia berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya membuktikan keimanannya dan keyakinannya ke atas syafaat yang bakal diperolehi oleh seseorang yang berdosa. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafi'ul muznibin, pemberi syafaat kepada mereka-mereka yang berdosa. Jadi dengan menselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa. Karamah yang keenam, menolong bagi menyampaikan segala hajat dan autar. Yakni segala keperluan-keperluan keinginan amalannya, iaitu berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ianya akan dapat melepaskan seseorang daripada segala kesulitan dan akan dapat menyampaikan segala hajat yang dicita-citakan. Karamah yang ketujuh, kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang yang berselawat, bercahaya dan cemerlang zahirnya dan asrar. Yakni bagi seseorang yang beramal dengan selawat, banyak
berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kecintaan yang ada di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan cahaya, nur yang halus, ya, yang meskipun cahaya itu adalah sesuatu yang bersifat halus, namun ia dapat menzahirkan kecemerlangan ataupun Allah suruh cahaya kecemerlangan tersebut kepada seseorang yang banyak berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nur, cahaya petunjuk, ya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Allah Taala zahirkan pada zahirnya baginda tidak memiliki bayang-bayang, ya, kerana baginda adalah cahaya, ya. Begitu kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan cahaya-cahaya kerohanian ini kepada hamba-hambanya yang banyak menselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan cahaya ini bukan saja terzahir pada peribadinya, tingkah lakunya, perkataannya ataupun perbuatannya. Bahkan ianya juga menerangi pada rahsia-rahsia makrifatnya. Iaitu dalam pengenalannya kepada tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dalam dia mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengenali kemuliaan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan cahaya dalam pengetahuan makrifat yang diperolehi oleh seseorang hamba itu yang banyak berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ianya akan membukakan pintu makrifat ke atas kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang seterusnya iaitu kemuliaan yang ke-8 yang Allah kurniakan kepada hamba-hamba yang banyak berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelepasan daripada huru-hara negeri Darul Bawar. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memelihara seseorang itu yang banyak berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keadaan huru-hara di negeri akhirat nanti, ya. Yang mana dalam kehidupan akhirat, sebagaimana yang diperkhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dalam keadaan huru-hara, ya, kerana masing-masing akan menanggung segala amal perbuatan mereka dan akan diperhisapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelepasan kepada hamba-hambanya yang sentiasa memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan akhirat nanti. Kemuliaan yang ke-9 yang Allah Taala kurniakan kepada hamba-hambanya yang banyak berselawat iaitu memasuk akan negeri Darul Qarar. Yang ini Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba-hamba yang dikasihinya itu yang banyak berselawat hamba ni, yang kemuliaan yang ke-10 yang Allah Ta'ala kurniakan bagi mereka yang memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam daripada Tuhan Ar-Rahim Al-Ghaffar. Yang ini Allah Subhanahu wa taala mengurniakan
kesejahteraan, keselamatan, pemeliharaan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, ke atas hamba-hambanya yang banyak berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Penyayang ke atas hamba-hambanya yang beriman dalam kehidupan akhirat, ya. Dan dengan sifatnya Al-Ghaffar, yang Maha memberikan keampunan, akan menghapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan hamba-hambanya kerana kecintaan mereka, kasih sayang mereka dan keimanan mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkat selawat mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan orang yang berselawat, dan lagi katanya tersebut di dalam kitab Hadaiqul Anwar, bermula segala faedah dan pertaruhan bagi orang yang berselawat atas Nabi SAW itu 41. Yakni terdapat 41 kelebihan faedah yang Allah Subhanahu wa taala pertaruhkan, yakni sediakan untuk orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, menjunjung titah Allah dengan selawat itu. Yakni seseorang yang berselawat ke atas baginda Nabi SAW, dia telah melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam Al-Quran terdapat perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kisah-kisah yang terdahulu, ya, banyak menyatakan tentang perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka-mereka yang mentaati Allah, yang menunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kejayaan untuk mereka, keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebaliknya bagi mereka yang ingkar ataupun melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka untuk mereka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan balasan, ya, atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi SAW, kita telah menunaikan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan ucapkanlah salam kesejahteraan ke atas. Yang kedua, keuntungan orang yang berselawat itu adalah muafakat akan dia Allah Ta'ala pada selawat atas Nabi SAW. Yakni seseorang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW, amal perbuatannya itu adalah selari ataupun selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Mereka berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Allah beserta dengan para malaikat sekaliannya semua berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal perbuatannya itu adalah selari dengan tindakan Allah dan tindakan para malaikat. Yang mana itu adalah satu kemuliaan yang sangat besar. Jadi kita beramal, bertindak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan dia sendiri laksanakan. Yang ketiga,
muafakat akan dia malaikat pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan sekalian para malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kata hanya Allah Subhanahu wa taala yang berselawat ke atas Nabi. Allah nyatakan bahawa para malaikat juga berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa memohon keampunan dan rahmat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keberkatan dan kesejahteraan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tindakan seseorang hamba yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selari dengan tindakan, amalan, perbuatan para malaikat yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hasil 10 selawat daripada Allah atas orang yang selawat atas Nabi satu kali. Yang ini bagi seseorang yang berselawat hanya sekali ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan satu selawat Allah Subhanahu wa taala mengurniakan 10 selawat ke atas hamba tersebut. Jadi 10 selawat daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila selawat dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bererti rahmat. Yakni dengan permohonan satu selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan, yang kita bacakan, yang kita sebutkan, yang kita ucapkan, yang kita mohonkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari dengan 10 kali ganda rahmat, kebaikan ke atas hamba tersebut. Jadi terhasil 10 selawat daripada Allah atas orang yang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali. Maka jikalau kita berselawat 10 kali, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atas kita 100 kali. Dan jikalau kita berselawat 100 kali ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita gandakanlah 10. Maka kita akan mendapati bilangannya 1000 kali selawat daripada Allah Subhanahu wa taala, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terlimpah di antara Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 10 darjat. Ya. Darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang keenam, disurat baginya 10 kebajikan. Dengan satu selawat yang kita kerjakan, yang satu selawat yang kita bacakan, maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 10 selawat yang dia kurniakan kepada kita, bahkan di samping itu kita akan menerima 10 darjat peningkatan dan 10 kebajikan disuratkan dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Itu kelebihan yang ketujuh. Jadi dengan satu selawat kita menerima 4 perkara. Pertama, dan yang keempat, 10 kejahatan dihapuskan. Jadi ini adalah rahmat, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya, khasnya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berselawat ke atas baginda.
Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap detik, setiap masa, setiap ketika, dalam diam maupun dalam keadaan kita bersuara, ya, dalam hati, sentiasa kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai membuktikan keimanan kita, kecintaan kita ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah yang ke-8, diharapkan kabul doa. Ya, semoga dengan satu selawat yang kita kerjakan itu pun sudah memadai. Namun kita perlulah alaihi wasallam. Walaupun hanya dengan satu selawat sahaja pun kita telah menerima 10 rahmat kebaikan daripada Allah Ta'ala, 10 peningkatan darjat, 10 adalah itu adalah sebagai amalan kelaziman bagi kita. Jadi dengan itu diharapkan mudah-mudahan segala doa-doa kita dikabulkan. Ya, kerana senjata bagi orang-orang yang beriman adalah doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Dengan keadaan kita mengalami suasana pandemik hari ini, maka kita hendaklah memperbanyakkan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita dan memelihara kita daripada segala wabak penyakit dan bala musibah dan daripada segala kejahatan-kejahatan jin dan manusia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dan seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan yang ke-9, faedah yang diperolehi bagi mereka yang berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebab bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kehidupan akhirat nanti apabila manusia dalam keadaan huru-hara, semua manusia akan mencari sesiapa yang dapat membantu mereka dalam menghadapi, ya, suasana keadaan yang begitu huru-hara itu. Mereka telah berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam kerana dia adalah bapa bagi sekalian umat manusia. Namun Nabi Adam alaihi salam juga tidak dapat memberikan apa-apa pertolongan. Maka baginda Nabi Adam alaihi salam seterusnya mengarahkan umat manusia ni bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Maka mereka akan bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga Nabi Nuh AS tidak mampu untuk menunaikan segala permintaan mereka, memberikan apa-apa syafaat, pertolongan kepada mereka, kepada manusia. Seterusnya mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Begitu juga Nabi Ibrahim AS tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka. Seterusnya mereka bertemu dengan Nabi Musa AS. Begitulah Nabi Musa AS tidak dapat memberikan pertolongan syafaat kepada manusia pada waktu itu. Seterusnya mereka akan bertemu dengan Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa AS juga tidak akan dapat memberikan apa-apa pertolongan kepada umat manusia pada ketika itu. Sehingga akhirnya mereka sekalian umat manusia ini akan mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu asbab untuk kita memperolehi syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperlukan apabila kita berhadapan dengan hari pertimbangan amal, iaitu Yaumil Mizan. Apabila amal-amal kebaikan dan keburukan kita dipertimbangkan, maka pada waktu itulah kita memerlukan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan kita daripada segala dosa-dosa kesalahan yang mungkin kita telah lakukan.
Dan kelebihan yang 10, faedah yang ke-10 ianya adalah sebab bagi ghufran, pengampunan dosanya dan menutupi segala uyubnya, iaitu segala keaibannya. Jadi dengan memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya akan membantu seseorang hamba itu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya. Dan dengan kemuliaan selawat itu, keberkatan selawat itu, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi segala keaiban-keaibannya. Seterusnya, kemuliaan yang ke-11, iaitu faedah yang ke-11 bagi orang yang berselawat ialah ia merupakan sebab bagi memadakan barang yang diciptanya. Ini untuk mencukupkan segala apa yang dihajatinya, untuk mendapatkan keredaan ataupun kerelaan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya. Jadi dia bersyukur, berterima kasih, berpada dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas apa yang dicita-citakannya, apa yang dimohonkan Allah Taala kurniakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberinya kemuliaan tersebut dengan sebab apa? Kerana kemuliaan amalan selawat yang dikerjakan. Ya. Seterusnya yang ke-12. Faedah selawat. Ianya merupakan sebab bagi mendapatkan perdampingan ataupun kehampiran seseorang hamba itu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita mendapatkan perhubungan yang lebih hampir dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan secara jasmani tetapi secara rohani, pada iktibar rohani dan dalam kehidupan akhirat nanti. Ya, supaya kita dapat kehampiran dengan rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang ke-13, sebab bagi menempati bersedekah. Ini bagi orang-orang yang tidak berkemampuan, yang tidak mempunyai harta kekayaan, yang tidak mampu bersedekah, ya. Maka dengan amalan selawat itu dapat mengimbangi pahala sedekah yang dikerjakan oleh orang-orang yang berharta, yang mampu, ya, dan orang-orang yang kaya, yang berkemampuan. Maka bagi orang-orang yang fakir, yang miskin, yang tidak mampu untuk bersedekah, amalan selawat ini adalah satu amalan yang terbaik untuk menggantikan amalan sedekah. Ya. Faedah yang ke-14, selawat adalah sebab bagi menunaikan segala hajat. Ini bagi mereka yang berhajat, yang bercita-cita, yang mempunyai keinginan-keinginan yang tertentu, yang khusus. Ya. Mungkin berkaitan dengan kehidupan duniawi maupun berkaitan dengan kehidupan ukhrawi. Baik berkaitan dengan soal kehidupan rumah tangga, perkahwinan ataupun perniagaan ataupun cita-cita. Maka dengan memperbanyakkan selawat, dengan menjadikan selawat sebagai amalan yang berkekalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan, akan menunaikan segala hajat yang dicita-citakan. Faedah yang ke-15, sebab bagi selawat Allah dan malaikat atas orang yang selawat atas Nabi SAW. Jadi dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, ianya merupakan satu sebab untuk Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, melimpahkan selawatnya ke atas kita. Dan ianya juga merupakan asbab untuk para malaikat memohonkan keampunan dan memohonkan doa kebaikan ke atas kita. Faedah yang ke-16,
bagi mereka yang memperbanyakkan selawat, ianya adalah merupakan sebab bagi menyucikan. Jadi untuk membersihkan hati, membersihkan fikiran, menyucikan rohani, menyucikan segala pemikiran kita, fahaman kita, ya, daripada segala fahaman-fahaman yang sesat, dan menyucikan hati kita daripada segala kecintaan duniawi dan hawa nafsu. Dengan memperbanyakkan selawat, ianya akan dapat menyucikan segala kekeratan-kekeratan hati. Dapat membersihkan akal fikiran kita daripada kecintaan yang selain daripada Allah dan Rasulnya. Dan ianya akan menghasilkan keberkatan. Ianya adalah sebab bagi kesukaan hamba yang disukakan dengan syurga dahulu daripada mati. Ini dengan beramal amalan selawat, Allah Subhanahu wa taala akan menggembirakan seseorang hamba itu sebelum dia meninggalkan dunia ini dengan gambaran syurga. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan rasa kegembiraan hatinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi kesukaan hamba yang disukakan dengan syurga dahulu daripada mati. Faedah yang ke-18. Sebab bagi kelepasan daripada huru-hara hari kiamat. Ini dengan memperbanyakkan selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seseorang hamba itu daripada segala huru-hara dalam kehidupan akhirat, dalam kehidupan hari kiamat nanti. Faedah yang ke-19. Sebab bagi menjawab Nabi atas orang-orang yang selawat atasnya. Yakni Nabi SAW apabila seseorang hamba daripada kalangan umatnya ini berselawat ke atasnya, mengucapkan salam kesejahteraan ke atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh baginda Nabi SAW kepada jasad baginda. Untuk baginda Nabi SAW menerima perkhabaran selawat tersebut yang akan disampaikan selawat yang disampaikan oleh sekalian hamba-hambanya daripada kalangan jin maupun manusia yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kuburan baginda. Dan malaikat tersebut akan menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa selawat ini dikirimkan oleh si fulan, nama baca dan nama bapanya juga disebut, sehingga Nabi SAW mengetahui siapakah yang mengirimkan selawat tersebut kepada baginda Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan selawat kita ini sebab untuk kita mendapatkan selawat salam daripada Nabi SAW. Ya. Kerana apa? Seseorang hamba yang berselawat ke atas Nabi SAW, Nabi SAW akan menjawab selawat yang disampaikan itu, yang dibacakan itu, yang dikirimkan itu
dengan permohonan 10 kali ganda selawat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-20, sebab menjaga bagi lupa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita memperbanyakkan selawat, dengan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya akan menghubungkan ingatan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan zikir, ya, ingatan, ya, mengingati Allah dan mengingati hamba Allah yang dikasihinya, sallallahu alaihi wasallam, iaitu mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyakkan selawat, ianya akan menghubungkan ingatan kita, menghilangkan segala rasa yang tidak baik. Mana dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ianya hanya akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Ianya akan menghilangkan, akan menjaga hati kita tu daripada segala ingatan-ingatan yang lalai dan lupa, khasnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping kita mengingati Allah, kita juga mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-21, iaitu sebab menghilangkan apa-apa kepan. Ya, ini akan menghindarkan kita dari kepapaan, iaitu kemiskinan, kefakiran. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kekayaan, kecukupan dalam keperluan kehidupannya sehari-hari. Dan faedahnya seterusnya, sebab bagi mengharumkan bau tempat selawat dan tiada kembali atas ahlinya menyesal pada hari kiamat. Iaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan keharuman rohani ke atas dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepadanya daripada penyesalan. Ya, dia tidak akan menyesal pada hari kiamat nanti, kerana ganjaran pahala yang diperolehinya dengan berkat amalan selawat itu adalah begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-23, menafikan daripada hamba itu bakhil daripada selawat atas Nabi tatkala disebutkan namanya. Ya. Seseorang itu dikatakan bakhil, kedekut, apabila nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dan dia tidak berselawat ke atasnya. Ya, tidak berdoa memohon rahmat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menafikan daripada hamba itu sifat bakhil, sifat kedekut. Ya. Sebaliknya menzahirkan sifat, iaitu tidak lokek, tidak kedekut, tidak bakhil untuk berdoa memohon rahmat, kebaikan, kesejahteraan, keberkatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, ya. Yani apabila seseorang itu mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun pensifatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka dia berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam alaihi ataupun sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-24, kemenangan daripada doa orang atasnya, dan hinalah orang yang meninggal selawat atasnya tatkala disebut akan namanya sallallahu alaihi wasallam. Yani Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kemenangan, ya, daripada segala doa-doa keburukan orang ke atasnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada dirinya disebabkan
amalannya berselawat ke atas Nabi SAW. Sehingga Allah Ta'ala akan kurniakan kehinaan kepada orang yang meninggalkan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Tatkala nama Nabi disebutkan, dia tidak mengucapkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan salam kesejahteraan ke atas baginda. Faedah yang ke-25, datang orang yang selawat itu atas jalan syurga dan tersalah jalan orang yang meninggalkan dia daripada jalan syurga. Jadi seseorang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, dia berada di atas jalan petunjuk, jalan menuju ke syurga, jalan menuju kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang meninggalkan amalan selawat, tidak mahu berselawat ke atas Nabi SAW, bakhil, kedekut, tidak mahu mendoakan rahmat ke atas Nabi Muhammad SAW, tidak mahu mengucapkan salam kesejahteraan ke atas baginda, maka mereka ini adalah orang yang tersesat, yang tersalah jalan kerana mereka meninggalkan hubungan kerohanian, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan meninggalkan selawat tersebut. Faedah yang ke-26, lepas daripada busuk majlis yang tiada mengucap padanya zikrullah dan Rasulnya. Yang apabila seseorang itu menghadiri sesebuah majlis, jikalau majlis tersebut adalah majlis yang mengandungi ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ingatan kepada baginda Nabi SAW, maka majlis tersebut adalah berada dalam pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala dan tidak menselawati ke atas baginda Nabi SAW. Maka itu adalah majlis yang terkutuk, majlis yang sia-sia dan tidak akan memberikan sebarang faedah untuknya dalam kehidupan akhirat. Jadi untuk melepaskan dirinya daripada keburukan majlis tersebut, hendaklah seseorang itu apabila mungkin dalam keadaan dia terpaksa ataupun mungkin dalam keadaan yang tertentu yang mana dia harus menghadiri sesebuah majlis, maka hendaklah dia memperbanyakkan selawat. Meskipun majlis itu bukanlah majlis selawat, bukanlah majlis zikrullah, namun hendaklah dia memperbanyakkan berselawat di dalam hatinya ataupun dengan lidahnya, ya, ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya dapat. Faedah yang ke-27, sebab bagi sempurna kalam yang dimulai dengan alhamdulillah dan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi menyempurnakan kalam, yang dimaksudkan kalam ini adalah ayat-ayat perkataan kita, jumlah ayat perkataan kita, ya, kata-kata kita, pengucapan kita. Untuk mendapatkan pengucapan yang sempurna seperti mana pengucapan baginda Nabi SAW yang meskipun pendek ataupun hanya dengan kalimah-kalimah yang pendek namun memberikan pengertian makna yang besar dalam. Kerana baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai kesempurnaan kalam, jawami'ul kalim, ya. Kalimah-kalimah pengucapan Nabi SAW mengandungi pengertian-pengertian makna yang sempurna. Jadi sebab bagi kesempurnaan kalam adalah antaranya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apabila kita memulai pengucapan kita, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selawat itu adalah
sebagai menyempurnakan sesudah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita memuji dan mendoakan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puji-pujian dan permohonan doa yang selayaknya ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-28, kejayaan ketika melintasi titian siratal mustaqim. Antaranya adalah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keselamatan, kemenangan untuk dia sampai ke destinasi tujuannya, melintasi titian siratal mustaqim. Faedah yang ke-29. Sebab bagi berjumpa orang yang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah dan sanak yang hasan antara langit dan bumi. Yang ini seseorang yang maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ya akan mengurniakan kemuliaan dan kepujian ke atas penghuni-penghuni langit dan penghuni-penghuni bumi. Ya, ke atas orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-30, sebab bagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana perkataan selawat itu apabila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ianya bererti rahmat. Maka apabila selawat Allah terlimpah ke atas seseorang hamba, maka ianya bererti rahmat Allah terlimpah ke atas seseorang hamba itu. Dan perlu kita ingat bahawa seseorang itu tidak akan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan ibadahnya, baik solatnya maupun puasanya maupun zikirnya, ibadahnya Subhanahu Wa Taala. Faedah yang ke-31, amalan selawat adalah bagi menghasilkan berkat, bagi menghasilkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan keberkatan ini? Ini adalah kekurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya, walaupun sedikit, ianya akan menjadi kecukupan bagi. Ini berkat. Ya. Sebagai contohnya, bagaimana keberkatan Nabi SAW dengan seekor kambing, ya, yang dimasak gulai, yang dapat menjamu ramai daripada kalangan para sahabat. Ya. Ini walaupun hanya dengan bekalan yang sedikit, tetapi ianya mencukupi. Ya, pernah kita dengar mukjizat Nabi SAW, hanya dengan semangkuk susu dapat mengenyangkan sekalian ahli sufah. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada keberkatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda Nabi SAW. Jadi walaupun kita dalam keadaan yang serba kekurangan, mungkin kita tidak seperti orang-orang yang hartawan, tidak ada kekayaan, ya. Mungkin kita, Allah Ta'ala jadikan kita daripada kalangan orang yang fakir dan miskin, namun Allah Ta'ala akan kurniakan keberkatan kepada seseorang yang memperbanyakkan selawat, ya. Walaupun dengan masa kita yang terhad, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan manfaatkan. Walaupun dengan usia kita yang singkat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan banyak faedah-faedah kebaikan untuk kita lakukan amalan-amalan kebajikan dan kebaikan. Faedah yang ke-32, sebab bagi berkekalan kasih
akan Nabi SAW dan bertambah-tambah kasih akan dia. Dan yang demikian itu satu tempat daripada tambatan iman. Kerana tiada sempurna iman melainkan kasih akan dia. Jadi dengan kita memperbanyakkan selawat, dengan kita menjadikan selawat itu sebagai satu amalan yang lazim dalam kehidupan kita, kasih sayang, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ianya akan mengekalkan rasa kasih sayang kita kepada baginda Nabi SAW dan akan menambahkan lagi kecintaan kita kepada baginda. Ya. Mahabbat. Dan yang demikian itu satu tempat daripada tambatan iman. Yakni dengan kita mencintai Nabi SAW adalah merupakan satu tuntutan keimanan. Sebagaimana Nabi SAW adalah seorang hamba yang begitu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga baginda dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai hamba Allah, untuk menghubungkan kecintaan kita kepada Allah, kita perlu mencintai Nabi. Dan dengan kita memperbanyakkan berselawat, ini akan menghubungkan kecintaan kita kepada Nabi. Kecintaan kita kepada Nabi adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang demikian itu satu tempat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Qul, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu mendakwa bahawa kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu menuruti aku, ittiba' aku, ini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka barulah kamu akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih Penyayang. Dengan berselawat itu akan menyempurnakan keimanan dan akan memperkuatkan keimanan, akan menambahkan kecintaan. Dan seterusnya, faedah yang ke-33 itu adalah sebab bagi kasih Nabi akan orang yang berselawat atasnya. Jadi dengan berselawat, ianya menghubungkan, membina rasa kecintaan, mahabbat dalam hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ianya juga merupakan asbab untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Ya, kerana dengan setiap doa yang kita mohonkan di dalam selawat tadi, ianya adalah untuk kebaikan-kebaikan. Faedah yang ke-34, sebab bagi dapat petunjuk hamba dan hidup hati. Ini seseorang yang berselawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan. Hidup hatinya menerima bimbingan tersebut. Ya. Dia dapat menerima segala pengajaran-pengajaran, dan Allah Taala akan kurniakan dia ma'rifat, pengenalan lagi dilantangkan orang yang selawat itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dia padanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan
menyebut nama-nama orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di kalangan para malaikatnya. Dan sebab bagi tetap atas imannya, jadi Allah Ta'ala akan memelihara keimanannya, tetap imannya, bahkan Allah Ta'ala akan mengukuhkan lagi keimanan seseorang yang memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-37, menunaikan dengan selawat itu daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat dengan dia atas kita. Faedah yang seterusnya iaitu faedah yang ke-38, mengandung bagi menyebut zikrullah. Jadi dengan berselawat itu ianya juga mengandungi zikrullah. Ianya mengandungi ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana rahmat yang kita mohonkan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, wahai Allah, limpahkanlah rahmat ke atas Nabi Muhammad. Jadi mengandungi bagi menyebut zikrullah, dan ianya juga mengandungi pengertian syukur akan dia. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kepada kita umat akhir zaman, memberi petunjuk, bimbingan, pengajaran atas syariat yang telah ditetapkan. Ini merupakan suatu nikmat kesempurnaan agama yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai menyatakan kesyukuran nikmat agama, iman, Islam ini dan ihsan ini akan rasa kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi menunaikan dengan selawat itu daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syukur atas nikmat Allah yang memberi nikmat dengan dia atas kita. Faedah yang ke-38, mengandung bagi menyebut zikrullah dan syukur akan dia dan ma'rifah akan nikmatnya. Jadi dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya mengandungi pengertian zikrullah dan syukur akan dia dan ma'rifat akan nikmatnya. Ini kita mengenali, menghayati atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, kita mensyukurinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mensyukuri atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-39, bahawasanya selawat daripada hamba itu doa dan memohonkan daripada Tuhan bagi dirinya. Jadi ianya adalah satu permohonan doa. Ya. Doa itu adalah otak bagi ibadah. Dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita berdoa, kerana sebagaimana kita bersolat, solat itu pada asalnya adalah doa, himpunan doa-doa, ya, permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita bacakan dalam surah Al-Fatihah, ianya mengandungi doa, memohon supaya Allah Taala berikan kita petunjuk ke atas jalan yang lurus, ya, petunjuk kepada jalan yang istiqamah, yang tetap. Itu adalah doa dan memohonkan daripada Tuhan bagi diri. Faedah yang ke-40 adalah bagi orang yang membanyakkan selawat itu, melihat akan rupanya yang mulia dan termatri pada hatinya. Dan faedah yang ke-41 adalah orang yang membanyakkan selawat itu menepati akan makam syekh yang murabbi, yang mengasuh akan dia. Ini bagi seseorang yang tidak mempunyai pembimbing rohani, maka hendaklah dia memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi SAW, kerana dengan memperbanyakkan berselawat ianya akan menghubungkan rohani seorang itu dengan rohani baginda Nabi SAW, dan rohani Nabi SAW akan menjadi pembimbing kepada dirinya. Inilah yang berlaku kepada Hadrat Uwais Al-Qarni rahmatullah alaih, yang mana beliau adalah salah seorang daripada kalangan tabi'in dan diisytiharkan sebagai sebaik-baik tabi'in. Ini tabi'in adalah orang yang tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya mereka hanya bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun demikian, Uwais Al-Qarni adalah hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun disebabkan kedudukannya yang jauh, berada di Yaman, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, dan yang menghalangi Hadrat Uwais Al-Qarni daripada bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah adalah kerana tanggungjawabnya untuk menjaga ibunya yang sudah umur. Ya. Jadi dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanamkan kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pembimbing rohaninya adalah rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara rohaniahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Hadrat Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Jadi inilah yang dimaksudkan adalah orang yang membanyakkan selawat itu menepati akan makam syekh yang murabbi, mengasuh akan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan. Dan lagi selawat itu isi kahwin anak bidadari dan harga mahligai dan menempati akan merdekakan sahaya dengan dia. Wallahu a'lam. Itulah yang dinyatakan di dalam kitab-kitab sebagaimana dinukilkan di dalam Hadaiqul Anwar tentang kelebihan bagi selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan selawat-selawat yang dibacakan itu sebagai mas kahwin untuk pernikahannya dengan bidadari-bidadari di syurga, dan untuk dijadikan sebagai harga, ya, untuk membeli, untuk mendapatkan mahligai di dalam syurga. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa selawat atasku sekali, menselawat Allah atasnya 10 kali, yakni memberi rahmat Allah atasnya 10 rahmat. Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa selawat atasku sekali, menselawat Allah atasnya 10 kali, yakni memberi rahmat Allah atasnya 10 rahmat. Demikian Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada seseorang yang berselawat. Dengan satu selawat yang dibacakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kali ganda selawat, iaitu rahmat ke atas orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, selawat Allah atasnya 10 kali. Yang ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kali ganda rahmat ke atasnya. Maka berkata setengah sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah yang demikian itu dengan hadir hati? Jadi kadang-kadang kita berselawat apabila kita dah jadikan itu sebagai kelaziman kita, kadang-kadang kita baca sambil bernyanyi, berlagu, ya, berkasidah dengan selawat. Maka ada kalanya dibaca dengan keadaan kelalaian hati. Adakah amalan selawat itu perlu dibacakan dengan hadir hati? Kerana setiap amalan-amalan ibadah yang dilakukan hendaklah dilakukan dengan hadir hati. Itu dengan kita menghadirkan niat kita, ya, seperti mana kita bersolat, ya, berpuasa, menunaikan ibadah haji dan sebagainya, semuanya hendaklah dilakukan dengan hadir hati. Hatta bahkan apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut kalimah-kalimah zikir, maka hendaklah kita menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah amalan itu diberikan pahala, ya. Namun hanya amalan-amalan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang apabila dilakukan walaupun dengan kelalaian hati, yakni tanpa kehadiran hati, ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah amalan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca Al-Quran.
Ini walaupun kita tidak memahami isi kandungan apa yang kita bacakan, kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sedangkan kita berbahasa dengan bahasa Melayu. Maka kita tidak memahami apa yang kita bacakan, melainkan kalau kita mempelajari bahasa Arab. Namun, demikian, meskipun kita tidak memahami, kita membaca Al-Quran, kita juga akan memperolehi pahala. Sahabat bagi Rasulullah SAW, adakah yang demikian itu dengan hadir hati? Sabdanya, tiada. Tetapi iaitu bagi tiap-tiap orang yang selawat atas lalai hati. Dan lagi diberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan seumpama bukit. Dan malaikat meminta doa. Dan meminta ampun bagi kadar demikian, melainkan Allah Ta'ala juga. Jadi kelebihan bagi seseorang yang berselawat dengan menghadirkan hati, ianya tentu adalah lebih utama berbanding dengan orang yang berselawat dengan tanpa kehadiran hati. Namun tetap diberikan pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahui olehmu bahawasanya sekalian bagi zikir tiada diberi pahala dan tiada diterima akan dia melainkan serta hadir hati. Ini setiap amalan zikir, amalan ibadah tiada diberi pahala dan tiada diterima akan dia melainkan serta dengan kehadiran hati. Ini hati perlu istihbar. Ya. Perlu menghadirkan hati. Kecuali melainkan baca Al-Quran dan selawat atas Nabi SAW. Maka diterima akan keduanya dan dapat pahalanya serta tiada hadir hati. Ini meskipun dibacakan selawat ataupun dibacakan Al-Quran itu dengan tanpa kehadiran hati, namun ianya tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi SAW, "Man shalla alayya alf marratin lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah." Barang siapa yang berselawat atasku 1000 kali, tiada mati ia hingga dipersukakan bagi dengan syurga. Dan sabda Nabi SAW, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10, wa man shalla alayya 10 sallallahu alaihi biha 100, wa man shalla alayya 100 sallallahu alaihi biha 1000, wa man shalla alayya 1000 lam tamassahu an-nar." Ya, sabda Nabi SAW, barang siapa selawat atasku sekali, nescaya menselawat Allah Ta'ala atasnya dengan dia 10 kali. Dan barang siapa selawat atasku 10 kali, nescaya menselawat Allah Ta'ala atasnya dengan dia 100 kali. Dan barang siapa selawat atasku 100 kali, menselawat Allah Ta'ala atasnya dengan dia 1000 kali. Dan barang siapa menselawat atasku 1000 kali, nescaya tiada menyentuh akan dia api neraka. Dan sabda Nabi SAW, "Man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Barang siapa lupa selawat atasku, maka sungguhnya tersalah ia akan jalan ke syurga. Dan murad, yang dikehendaki dengan lupa itu, lupa selawat ke atas Nabi SAW itu tinggal
selawat tiada menyebut akan dia sekali-kali. Ini langsung tidak mengingati untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan sesungguhnya yang terlebih awal, yang terlebih utama daripada kalangan manusia dengan daku. Ini orang yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih utama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, aktsaruhum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak mereka itu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang terlebih aula manusia dengan daku, yakni terlebih hampir mereka itu daripada aku, dan terlebih sebenar dengan syafaatku pada hari kiamat itu, orang yang terlebih banyak mereka itu selawat atasku pada dunia kerana membanyakkan selawat. Jadi selawat itu perlu diperbanyakkan semasa kita hidup di dunia ini. Bukannya di akhirat nanti. Ataupun bukan di dalam kubur. Amalan selawat itu hanya akan memberikan kita faedah apabila kita lakukan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan dunia ini, sewaktu kita masih hidup di dunia ini. Itu menunjukkan atas sebenar-benar kasihnya kepada Nabi SAW. Dan sabda Nabi SAW, salatukum alayya unnara. Bermula selawat kamu atasku itu menghapuskan dan menghilangkan bagi dosa kamu seperti menghilangkan air akan api. Ini sebagaimana air berfungsi untuk memadamkan api. Ya, air dapat digunakan untuk memadamkan api yang panas. Demikianlah juga selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat berfungsi untuk menghapuskan dan menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air yang menghilangkan api. Seperti kata Hadrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bermula selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih menghapuskan bagi dosa daripada air bagi hitam lauh. Jadi sebagaimana air itu dapat menghapuskan segala kekotoran, demikianlah selawat itu dapat menghapuskan dosa-dosa, bahkan lebih utama lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jumu'atin 40 marratan mahallahu zunubahu kullaha. Barang siapa selawat atasku pada tiap-tiap hari Jumaat 40 kali, menghapus oleh Allah Ta'ala akan segala dosanya sekaliannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalla alayya fa idza sulliya alayya in kharaqa zalikal hijabu wa rufi'a ad-du'a. Tiada daripada doa melainkan adalah antaranya dan antara langit itu hijab hingga diselawat atasku. Maka apabila diselawat atasku ke langit, kan dia sallallahu alaihi wasallam alayya fi yawmin 100 marratin qadallahu lahu 100 hajatin 70 minha li akhiratihi wa 30 minha li dunyahu. Barang siapa selawat atasku pada satu hari 100 kali, ditunai oleh Allah Ta'ala baginya 100 hajat. 70 daripadanya bagi akhiratnya dan 30 daripadanya bagi dunianya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi
wa malaikatuhu 20 marratan wa lam yamut hatta yubashshara bil jannah. Barang siapa selawat atasku satu kali, selawat Allah Ta'ala dan malaikat atasnya 20 kali, dan tiada mati ia hingga disukakan dia dengan syurga. Dan pada setengah riwayat, selawat Allah dan malaikat atasnya 70 selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan diriwayatkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, datang akan daku Jibril alaihi salam dan berkata ia bagiku, ya Rasulullah SAW, tiada menselawat atas engkau seorang melainkan menselawat atasnya oleh 70,000 malaikat. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa selawat atasku di dalam kitab, ke atas baginda Nabi SAW, barang siapa selawat atasku di dalam kitab, sentiasa malaikat meminta ampun baginya selama ada namaku di dalam demikian kitab itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bagi para penuntut ilmu, bagi para alim ulama, bagi para pengarang, para penulis, ya, apabila kita menuliskan sesuatu karangan, ya, sesuatu penulisan, di samping kita memulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita menuliskan juga selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah menjadi amalan sekalian para alim ketika. Jadi selama mana nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam kitab tersebut, maka selama itulah malaikat-malaikat akan memohon keampunan ke atas dirinya. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya adalah pada bumi, malaikat-malaikat yang berjalan pada muka bumi sampai mereka itu akan daku salam daripada umatku. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi itulah antara hadis-hadis yang dapat kita kongsikan bersama dalam kuliah kita pada malam ini. Ya. InsyaAllah kita akan sambung tentang kelebihan fadilat selawat ini pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk kita beramal dengan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khasnya pada hari ini, hari Jumaat, ya, itu hari menjadi penghulu bagi sekalian hari, ya, banyakkanlah berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga apa yang baik itu dapat kita jadikan amalan untuk kita dapat amalkan, dan kita sampaikanlah kepada saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, dan kita boleh kongsikan bersama link bagi kuliah pada malam ini, ya, yang menyatakan tentang kelebihan berselawat kepada rakan-rakan kita. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan ini, amalan berselawat ini sebagai asbab untuk kita memperolehi rahmat, keampunan dan kebaikan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi, di mana pihak masjid sedang dalam usaha untuk membaik pulih, ya, Masjid Al-Hasanah, dan sekarang ni ada di wujudkan tabung wakaf pemulihan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi, di mana satu unit bernilai RM100 dan untuk satu lot bernilai RM1,000. Jadi anggaran keperluan untuk
wakaf pemulihan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi ini memerlukan lebih kurang peruntukan 1.9 juta ringgit. Dan kutipan terkini adalah berjumlah RM167,000 dan keperluan ini melibatkan pendawaian semula elektrik, pendawaian elektrik dan untuk memperbaiki kubah bumbung dan untuk tujuan mengecat dan untuk menambah sistem solar, iaitu memasang sistem solar pada masjid ini. Jadi bagi mereka-mereka yang berkemampuan, yang hartawan, yang dermawan untuk memberikan sumbangan, boleh memberi kepada tabung Masjid Al-Hasanah pada nombor akaun RHB 212457 13108. Ya, saya ulang. 2124 576 0013 108. Ya, RHB. Jadi tuan-tuan boleh memberikan sumbangan, ya, sedekah untuk tujuan tabung wakaf pemulihan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kebaikan yang dilakukan, ya, sumbangan-sumbangan sedekah tuan-tuan, semoga Allah Taala jadikannya sebagai asbab untuk kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Jadi saya ingin mengakhiri kuliah kita pada malam ini dengan bacaan doa. Marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء في زمرة الأول في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة النار. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.